Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan buat sama-sama gerak gempur ulum syariah. Jadi ulum syariah ni adalah gabungan daripada kita punya pelajaran, iaitu mata pelajaran ibadat dan mata pelajaran tauhid. Maka jadilah ulum syariah. Dekat sini Ustaz highlightkan dekat sini ulum syariah. Ini adalah gabungan daripada ibadat dengan tauhid. Okay, jadi sebelum kita nak buat kita punya gerak gempur ni, jadi Ustaz nak kita buka kita screenshot jawapan oi. Bukan kita nak buka kita punya nota. Kita nak buka kita punya nota. Sekejap Ustaz bukakan notanya. Nota macam biasa. Nota kita akan klik dekat link yang Ustaz bagi tu. Ustaz share screen lah, senang. Ustaz stop kejap. Ustaz besok pun boleh buat lah kalau tak siap hari ni. Ya betul. Tapi buat sendiri. Yang hari ni kita buat mana yang kita dapat. Okay kejap boleh je. Entire screen. Sebab awak kan tak nak PDPR hari-hari kan. Cik. Sadarkan awak pula. Screenshot jawapan Ustaz. Mudah sangat Ustaz ambil hari macam gitu. Apa dia? Mudah sangat Ustaz ambil hari yang macam hari yang Ustaz buat tu lah. Kan? Senang kan kat awak? Nak mudah daripada susah. Okey, jom. Inilah dia bahan bantu Ustaz, hari ni cantum hari ni cantum mawar 1 dengan mawar 2. Okey, mana yang kejap lagi nanti Ustaz terangkan last. Okey, kejap kita nak pergi dekat ibadat. Ni nampak dia gabungan daripada ibadat dengan tauhid. Tauhid dipanggil akidah. Jadi kat sini awak kena tengok dua lah. Awak kena tengok dua. Akidah darjah 3, ibadat darjah 3. Sebab yang kita nak belajar ni, kita nak gerak gempur kita ni adalah darjah 3. Jadi contoh kita buka darjah 3 akidah kita ambil. Ada pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Okey, kita buka lagi satu ibadat. Ibadat ada darjah 3 kita ambil. Kemudian tengok kat sini ada pelajaran 1, pelajaran 2. Inilah dia. Nanti kita rujuk kat sini. Okey, sekarang ni Ustaz tak share ke tadi? Ustaz tak share, Allah. Patutlah. Okey, tak apalah. Saya pun pelik. Apalah awak ni. Okey, dah lah, tak apa. Jom kita buat sama-sama terus. Okey. Nanti Ustaz rujuk dekat buku nota ni je. Kalau awak ada, awak pun boleh keluarkan. Tak ada. Ustaz beli kat mana tu? Tak ada. Screen. Ustaz beli kat mana? Dah lama dah ni. Daripada 2019 dah ni Ustaz pakai. Ustaz beli ke untuk saya? Dia tak payah beli sebenarnya. Sebab awak pun dah nak periksa. Jadi Ustaz rasa macam tak apalah, tak payah belilah. Pakai je yang dekat internet tu, online tu. Kan? Free lagi. Saya ada nota padat. Ada nota padat tu pun okey. Sebenarnya Ustaz ada satu set nota padat yang dalam bentuk kertas punya. Tapi itu kalau kita sekolah bolehlah kita bagi kan. Okey, tak apa. Dah, jom kita buat. Okey, kita tengok yang pertama. Soalan yang pertama kita jawab sama-sama. Mana tak boleh gerak pula. Okey. Soalan yang pertama. Apakah besar tak ke kecil? Saya zoom sikit lagi. Okey, sini. Okey, soalan yang pertama. Apakah hukum percaya kepada kitab Allah ataupun kitab Allah? Apa hukum dia? Sunat? Wajib. Betul. Jawapannya adalah wajib. Jawapannya jib. Okey, seterusnya kita pergi lagi kat bawah. Saya tak nak screenshot. Alah, nantilah 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3 kan nampak. Kan nampak kan? Okey. Seterusnya, Kan nampak muka Ustaz besar sikit. Apakah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Kitab apa? Kitab Al-Quran, bang. Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ya. Okey, seterusnya kita jawab lagi sama-sama. Nak screenshot Sekejap. Ustaz ambil sampai sini je. Okey. Kitab Al-Quran nombor 3 Kitab Al-Quran menjadi kepada umat Islam. Apa dia? Buku cerita, majalah, bacaan, panduan. Panduan. Ya, betul. Jawapannya adalah dal panduan. Bukan bacaan sahaja. Memang Al-Quran ni kita baca. Tetapi Al-Quran ini adalah ada panduan, ada perintah, ada larangan. Kita kena ikut perintahnya, kita kena taat dengan perintah Allah dan kita kena jauhi larangan apa yang Allah kata dalam Al-Quran. Okey. Ada screenshot dah? 1, 2, 3. Sudah.
Okey, cantik. Seterusnya nombor 4 tu. Okey, nombor 4 Ustaz tarik sikit lah sini. Okey, kitab Ustaz yang nanti nak screenshot. okey. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya berjumlah berapa? Tiga ke empat? Empat. Ya, betul. Jawapannya adalah 4. Boleh sebutkan apa dia? Ba. Ba. Okeylah, tak payah sebut lah. Alif. Jawapannya adalah ba. Okey, tahu kan? Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ada 4. Okey? Okey, kita pergi seterusnya. Nombor 5. Berikan lawan kepada sifat baqa'. Dia nak lawan. Apa? Biasa. Betul. Siapa jawab tu? Bagus. Jawapannya adalah dal binasa. Ya. Okey, baqa' ni apa? Faiz. Baqa' ni adalah maksudnya kekal. Saya tulis kat sini sikit. Maksudnya adalah kekal. Jadi kekal ini ini maksud dia. Jadi dia nak lawan kepada sifat baqa'. Jadi lawannya adalah binasa. Okey, seterusnya kita pergi lagi nombor ni. Okey, kita pergi nombor 6. Okey, nombor 6 adalah berikut adalah nama-nama hari kiamat, tapi dia nak kecuali. Kecuali apa? Yaumul Qari'ah, Yaumus Sa'ah, Yaumuddin, Yaumul Jum'ah. Mana dia? Yaumul Qari'ah. 174. Sekejap Ustaz tengok nota. Kita Saya nak tak tengok. faham. Okey. Tayamum. Ini tajuk apa? Azan dan iqamah. Iqamah, solat fardu, khutbah, jamak dan qasar, uzur, solat sunat. Ini dia masuk ibadat. Okey, sekejap. Ustaz tengok nota. Ini nota pasal ibadat pelajaran 3, 214. 214. Apa Ustaz? Tengok nota tentang hari akhirat. Dal. Ya, ya ke dal? Betul. Yaumul Jum'ah. Peristiwa hijrah ini dah sirah. Oh, ini dia. Okey, faham. Dia punya ni macam patutlah. Azan dan iqamah 4 tahun. Tayamum. Kita Irada, Qudrah, Wahdaniyah, Ustaz, ya apa dia? kenapa dekat dalam nota padat ni ada latihan juga? Yang mana? Okey, Nota padat PKK. nota padat UPKK. Nanti Ustaz tengokkan nota padat UPKK tu. Okey, itu yang mana? Pelajaran apa? Oh, yang tu. Kalau yang tu memang ada. Oh, ingatkan awak cakap yang online. Okey, yang online tak ada. Yang online cuma nota. Okey, sekarang ni kita nak tengok iaitu nama-nama hari kiamat. Nama-nama lain bagi hari kiamat adalah Yaumul Akhirah. Ada tak kat sini? Tak ada. Kemudian Yaumul Ba'si. Ada tak? Tak ada. Yaumul Hashr. Tak ada juga. Yaumul Hisab. Tak ada juga. Yaumul Jazai pun tak ada juga. Sebab tu Ustaz pelik ni. Pasal satu ni. Itu yang sebab Ustaz kata Ustaz nak tengok nota. Sebab dia punya jawapan pelik pula. Dia punya jawapan pelik. Kalau yang ada lah kat sini kan. Akhirah Sa'ah. Okey, tak apa. Untuk soalan 6 ni kita biarkan dulu. Nanti Ustaz cuba cari.
Cuba cari dia punya. Nak screenshot Ustaz? Okey, screenshot. Boleh. Untuk nombor 6 ada jawapan kat belakang. Ada jawapan kat belakang, betul. Tapi itulah dia sepatutnya ada dalam kitab. Ada dalam buku nota awak tu. Okey, kita tengok jawapan yang dia bagi. Itu betul. Kita tengok jawapan yang dia bagi. Nombor 6 adalah dal, Yaumul Jumu'ah. Betul lah, sebab Yaumul Jumu'ah tu hari Jumaat. Tapi yang lain ni, sebenarnya ini adalah nama surah di dalam Al-Quran. Yaumul Qari'ah, kan? Yaumul Sa'ah, Yaumul. Ustaz. Betul juga. Okey. Apa dia? Dal Ustaz, dal. Dal. Betul, jawapan dia dal. Apa dia? Ustaz, Yaumuddin lah Ustaz. Yaumuddin tak betul. Yaumuddin tu betul. Yaumul Jumaat ni maksudnya hari Jumaat. Yaumul Jumaat ni maksudnya hari Jumaat. Jadi nama hari kiamat bukanlah nama hari Jumaat. Tidak. Ni salah. Jawapan dia dal. Okey, seterusnya. Okey, betul. Jawapan dia dal. Orang jawab kat chat. Ada jawab kat chat. Tak nampak. Kalau ada jawab kat chat, bagi tahulah. Tak nampak Ustaz, tak nampak. Dia kata bila peperiksaan buat kat rumah ke kat sekolah? Peperiksaan bertulis buat dekat sekolah. Okey. Soalan yang ketujuh. Sifat baqa' berasal atau bererti apa dia? Baqa'. Tadi kita dah jawab sama-sama. Kita dah tengok. Baqa' ni apa? Ya Ustaz. Baru nak ni. Okey, betul. Bagus. Jawapannya adalah kekal. Jawapannya jim. Baqa' ni maksudnya kekal. Okey, yang 8. Nombor 8. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. 20. Betul. Jawapannya 20. Okey, seterusnya. Ini berdasarkan daripada ayat Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nak screenshot sekejap Ustaz. Apa dia? Dah screenshot dah. Oh dah. Kenapa kalau Ustaz tarik-tarik tu macam bunyi kelawar? Taklah tu bunyi Itu mouse. Ustaz. Ustaz, kenapa Ustaz tak scroll je? Dia kalau scroll Kenapa Ustaz tak? nanti dia banyak sangat. Maksudnya Ustaz punya mouse laju sangat lah tu. Ya, betul. Okey, ini adalah dalil ayat Al-Quran bagi sifat apa? Dalil nakli sifat apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa dia? Ayo. Kidam. Salah. Baqa'. Ya, betul. Baqa'. Jawapannya adalah jim, iaitu baqa'. Jadi kalau kita nak tengok macam mana kita nak tengok, kita tengok pada ayat kat sini, iaitu dia ada tulis, dia ada yang dinyatakan adalah wa yabqa. Ini dia. Wa yabqa tu. Kat situ. Okey, seterusnya. Nombor 10. Antara berikut ialah kesan mempercayai sifat baqa' kecuali. Dia nak kecuali kat sini. Dia nak kesan daripada mempercayai sifat baqa'. Kalau kita percaya bahawa Allah bersifat baqa', apa dia kesan dia? Kesan dia baguslah kan? Jadi dia nak kecuali. Maksudnya yang tak bagus. Maksudnya yang salah lah, yang salah. Okay, menguatkan keimanan, mudah bersikap sombong, mensyukuri nikmat Allah, mendapat keberkatan hidup. Mana satu jawapan dia? Ya, jawapannya adalah ba. Mudah bersikap sombong. Takkanlah kita percaya bahawa Allah tu sifatnya kekal, lepas tu kita jadi sombong. Jadi salah lah dekat situ. Itu maksud dia kecuali kat situ. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada soalan yang 15. Soalan seterusnya adalah nombor 11. Kalamullah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya yang mengandungi syariat dan panduan hidup dinamakan apa? Al-Quran. Ya, betul. Al-Quran. Ustaz tulis. Ustaz tulis dah terus. Al-Quran. Ataupun tak ada nombor pun boleh. Ustaz tulis nombor Sini 11. Sini 11. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Nanti Ustaz pergi atas balik kalau nak screenshot tu kan. Orang Islam wajib dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Orang Islam wajib apa? Wajib apa? Taurat, ajaran beriman memansuhkan. Ajaran
Wajib beriman. Ya, Wajib betul. beriman. Wajib beriman dengan kitab. Ini nombor 12. Okey, seterusnya nombor 13. Kitab apa? Merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah dan diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Al-Quran. Al-Quran Nabi Muhammad. Salah. Kitab Taurat. Tak. Kita tahu, right? Iya, betul. Tahniah, bagus. Okey, seterusnya. Nombor 14. Al-Quran, apa dia? Syariat yang terdapat dalam kitabullah sebelumnya. Al-Quran apa? Ajaran. Ya, Ajaran. betul. Ajaran. Okey, bagus. Seterusnya yang last, dah tahulah tu kan. Tapi kita baca dulu soalan. Kita baca dulu soalan nombor 15. Orang yang mengikut apa? Orang yang mengikut apa Al-Quran akan mendapat keselamatan di dunia. Ini salah. Ini salah tadi. Bukan Al-Quran ajaran syariat. Al-Quran memansuhkan syariat. Nasib saya tak print lagi. Nasib baik. Okey, padam balik. Ini salah. Bukan 14 kat sini. Tetapi 14 dekat sini. Al-Quran memansuhkan syariat. Maksudnya kat sini kita tengok Kita tengok dekat sini. Okey, bila mana Allah dah turunkan kitab Al-Quran. Jadi kita ni, kita nak tengok kitab Taurat ke kita nak tengok Al-Quran? Kita tengok Al-Quran. Kitab yang sekarang lah, kitab yang sekarang. Bukan kitab yang terdahulu. Okey, nombor yang 15. Orang yang mengikut ajaran Al-Quran akan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Barulah betul nombor 15 ni. Ni 15. Okey, boleh. Screenshot boleh screenshot. Okey, kita ada lagi dalam kurang 15 minit. Okey, kita terus lagi, pergi lagi. Kita pergi lagi nombor 16. Okey, nombor 16 dia suruh apa ni? Dia suruh tanda betul atau salah. Okey, jadi apa dia soalannya? Kitab yang wajib dipercayai 4 buah. Betul ke salah? Betul. Betul. Ya, betul. Tanda betul. Nombor 17. Lawan sifat qiyamuhu binafsi ialah fana. Betul ke salah? Salah. Salah. Betul. Ya, jawapannya salah. Betul lah, salah. Macam tu. Okey. Nombor 18. Perjalanan alam ini ditakbir Allah dengan sendirinya. Betul ke salah? Betul. Betul. Bagus. Nombor 19. Allah wajib bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Betul. Ya, betul. Apa maksud mukhalafatuhu lil hawadis? Allah tidak bersamaan dengan yang baharu. Baharu ni apa? Baharu ni dia ada permulaan, ada pengakhiran. Baharu ni kita lah manusia. Adakah Allah sama macam manusia? Tidak. Tak sama. Tak. Langsung tidak sama. Okey, seterusnya. Langsung tidak. Nombor 20. Orang yang tidak mempercayai sifat wajib bagi Allah adalah kufur. Betul ke salah? Betul. Ya. Dia tak percaya bahawa Allah tu bersifat wajib. Maksudnya Allah tu sifatnya ada, Allah tu sifatnya kekal, Allah tu bersifatnya sedia ada. Dia tak percaya itu semua. Maka dia telah kufur. Okey, dah screenshot dah. Kena screenshot lagi. Dah Okey, seterusnya. Nombor 21 hingga 25 padankan. Okey, nombor 20. Okey, kita nak tengok kat sini ada nama-nama hari kiamat, kemudian sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi kalau nak senang, kita banyak tahu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah kan? Jadi kita tengoklah kat sini. Yaumul Zalzalah. Apa maksud dia? Nama-nama hari kiamat. Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Tadi tu sebenarnya yang lain tu semua nama hari kiamat. Nanti kita ulang kaji sama-sama. Okey. Ustaz. Ustaz. Yang itu yang nombor 2 yang tu Ustaz, dia cakap Ustaz naik sekolah bila? Sekejap. Apa Haizuran? Yang bakok tu lagi satu. Okey. Naik sekolah bila? Naik sekolah apa yang dimaklumkan oleh kementerian adalah pada 3 hari bulan 10. Tapi itu tak tahu lagi kita macam mana sebab kita ada UPKK 4 hari bulan 10.
Nanti kita tunggu je lah apa keputusan daripada kementerian, okey? Ustaz, kalau masih sama seperti gini, macam mana lagi? Macam ke 20,000 lagi macam tu. Macam mana? Wallahu a'lam. Ustaz tak berani nak cakap sebab kita kan tertakluk kepada pemerintah kita kan. Kalau lah dia kata sekolah, tapi itulah kita sendiri pun risau kan sebenarnya. Itulah dia. Ustaz pun tak tahu nak cakap. Okey, bakok apa dia? Wajib, sifat wajib. Yaumul hisab apa dia? Nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat. Qiyamuhu bi nafsihi. Sifat wajib bagi Allah. Ini saja. Ini tak ada ya. Okey, terus sifat wajib bagi Allah. Yaumus sa'ah. Hari nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat. Okey, seterusnya. Kita pergi lagi soalan yang seterusnya. Okey, lengkapkan carta alir di bawah tentang kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Di dalam kandungan Ustaz, apa dia? nak screenshot atas. Oh, nak screenshot. Okey, jap. Screenshot eh. Screenshot. Okey, silakan. 1, 2 3. 3, Okey. Dah 4, Ada 4. 5. Tamat. Tamat. Okey, seterusnya di dalam kandungan ibu, kemudian yang ni lahir, meninggal dunia, mati. Hari apa? Oh, okey. Dia nak kita susun macam ni. Okey, jadi di dalam kandungan ibu, lahir ke dunia. Jadi ustaz tulis kat sini je lah I. 1. I satu je. I1. Okey. I1. Kemudian meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Kita akan meninggal, kita akan berada dekat alam kubur sampailah hari kiamat. I2. Okey. Ada lagi bawah. Seterusnya dihidupkan dan dihimpunkan semula di padang Mahsyar. dia di padang mahsyar dan dihisab. Ini I3. Ini I3. 3I. Kemudian seterusnya nombor 4 ni. Bila kita dihimpunkan di padang mahsyar, dihisab, kita akan dihitung pahala dan dosa kita, amalan-amalan kita. Jadi kita akan masuk ke syurga ataupun masuk ke neraka. Jadi kita boleh tulis kat sini. Ni atas dia A, yang ni A, yang ini B. Macam tu lah. Boleh? Okey. Nak screenshot tak? Ustaz. Sudah. Alamak, tak cakap pun. Dah. Okey, kita pergi seterusnya. Nombor 27. Gariskan jawapan yang betul. Beriman kepada hari kiamat termasuk dalam rukun iman ke Islam? Oh, Hafiz, sedap lagu. Hafiz sedap lagu. Main TikTok ni. Okey. Okey, beriman kepada hari kiamat termasuk dalam rukun apa? Iman ke Islam? Apa? Saya rasa Islam. Iman. Ya. I think iman. Rukun iman. Rukun Islam ni mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian apa? Beriman. Solat kan? Okey, nombor 2. Al-Quran diturunkan untuk merosakkan, melengkapi isi kandungan kitab dan Melengkapi. Jawab sekali je. Okey. Okey, nombor 3. Kitab Injil. Oh, alamak. Okey, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, betul. Nabi Isa alaihi salam. Kemudian nombor 4. Baqa ialah nama-nama Allah ke sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib Allah. Sifat wajib bagi Allah. Ya, bagus, betul. Seterusnya, nombor 5. Qiyamuhu binafsihi bererti Allah Maha berkuasa ke Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya?
Allah tak Allah Ta'ala Ta'ala berdiri dengan sendiri. Ya, betul. Sendiri. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. sendiri. Okey, dah screenshot? Dah Okey, Ustaz. kalau Allah Maha Berkuasa ni apa? Macam Apa dalam bahasa Arab? Allahu Akbar. Allahu Oh, Akbar. Allah sebenarnya. Allah Maha Berkuasa ataupun Allah Maha Besar. Okey, Allah seterusnya. Maha Berkuasa. Seterusnya, isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Kepada siapakah kitab diturunkan? Allah. Kenapa? Allah. Tak. Allah. Bukan macam tu. Ha? Isikan tempat Ustaz kosong salah tulis tu. Tak, Pada bukan. siapa? Dia soalan dia macam melalui siapakah kitab? Saya tak Kepada faham. Tolong. Siapakah? Okey, ni malaikat Kitab. Jibril. Okey, ni kepada siapakah kitab diturunkan? Okey, kita kena tulis 4-4 kot ke dia nak cakap kitab Al-Quran? Itulah yang Ustaz tak faham. Okey, kalau dia cakap kepada siapakah kitab Al-Quran. kalau dia cakap kepada siapakah kitab Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad, kan? Ha. Okey, kita cuba tengok jawapan yang dia bagi. Dia nak cakap apa sebenarnya kat sini? Oh, dia nak cakap umum sahaja. Dekat sini kepada siapa? Kepada Rasul. Lu. Kepada Rasul sahaja. Ini jawapan dia. Okey. Seterusnya. Kat tempat Dah. Ustaz. Kat tempat Ustaz dah azan dah. Lepas tu dah nampak setengah. Okey, sikit lagi kita pergi. Melalui siapa kitab Al-Quran diturunkan? Kitab Al-Quran. Bukan. Itu diturunkan kepada siapa? Malaikat. Malaikat Jibril. Ya, melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Jibril. Diamlah apa. Malaikat Jibril. Jibril. Okey. Seterusnya kita pergi sampai nombor 30 je. Lepas tu Lagi kita habis. 3 minit Ustaz. Okey. Apakah yang diperoleh apabila seseorang menjadikan kitabullah sebagai panduan? Apa yang dia perolehi? Apakah yang Dia jadikan Al-Quran itu sebagai panduan dia dalam hidup. Jadi apa yang dia perolehi dia? Adakah dia sesat bila dia ikut Al-Quran? Dapat pahala. Dapat masuk syurga. mendapat pahala? Tak, soalan Dapat Ustaz, pahala. adakah orang itu akan sesat kalau dia ikut Al-Quran? Tak. Ya, jadi apa yang dia akan dapat, dia tidak akan sesat dan selamat di dunia dan di akhirat. Ustaz tulis Akhirat. kat sini Dan Kenapa ni? okay, Ustaz tulis. Ustaz tulis Rumi pun boleh? Boleh ke? Tidak Boleh. sesat dan selamat dunia dan akhirat. Itu dia. Okey Ustaz. Alamat ni tidak ni. Okey. Sebutkan tujuan kitab diturunkan kepada Rasul. Jadi apa tujuan kitab diturunkan Ustaz, kepada Azan? Dekat tempat Ustaz ke dengar? Dengar. Okey, kita baru Azan. Okey, kita berhenti sekejap. 1 minit. InsyaAllah. Ustaz, inilah saya.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Setiap kali selepas azan, selitkanlah doa untuk kawan-kawan kita yang sedang menghadapi ujian penyakit wabak COVID-19 ni. Sama-sama kita doakan, okey, insyaAllah. Okey, jadi inilah dia sampai sini sahaja, iaitu sampai nombor 29. Jadi nombor 29, okey, nombor 29 tadi ni dia soalan yang pertama, apakah yang diperoleh apabila seseorang menjadikan kitab sebagai kitabullah sebagai panduan. Jadi kalaulah dijadikan kitab Allah, contoh kita kitab Al-Quran, maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam hidup kita. Jadi adakah kita akan jadi sesat? Tidak, kita akan tidak sesat dan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang bah ni, sebutkan tujuan kitab diturunkan kepada Rasulullah. Jadi Allah turunkan kitab kepada Rasul. Sebutkan tujuan kitab diturunkan kepada Rasul. Jadi Allah turunkan kitab kepada Rasul adalah sebagai tujuan untuk sebagai petunjuk, panduan dan peraturan. Okey, ni salah. Bukan jan. Dan. Okey. Dan peraturan hidup. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai panduan kita, petunjuk kita. Kemudian adalah dalam Al-Quran juga ada larangan, dalam Al-Quran ada juga perintah. Jadi dalam itu adalah peraturan hidup kita. Kita kena solat kan, kemudian kita kita diharamkan untuk melakukan maksiat. Jadi berdosa dilarang untuk melakukan maksiat. Okay. Kemudian yang kedua ni menjadi rujukan utama. Jadi apa-apa sahaja kita punya masalah ataupun apa-apa sahaja yang ada pertikaian ataupun apa yang kita tak faham, kita kena rujuk Al-Quran sebagai panduan. Rujukan salah ejaan dia. Jawab apa dia? Ini saya masalah ini. Rujukan. Ejaan rujuk. Rujukan. Dia sebab ejaan bahasa Arab. Kalau kita rujuk, sebenarnya kan kalau perkataan asal rujuk, jadi ra waw jim waw nga rujuk. Tapi kalau ada imbuhan belakang kita tambah nun. Jadi memang ejaannya rujukan. Tapi sebenarnya rujukan lah. Dia ejaan bahasa Arab kot pinjaman bahasa Arab. Sebab tu ejaan dia lain sikit. Okey, jadi sampai nombor 29. Kemudian selebihnya awak buat nombor 30 sehingga berapa ni? Saya rasa yang ni banyak ni. Okey, yang ni banyak. 70 tak silap. Ke berapa? Okey tak. Sampai 65 soalan ni. Jadi insya-Allah esok ada masa satu hari buat daripada muka surat 30. Muka surat yang buat daripada nombor 30. Okey, daripada nombor yang 1 sampai nombor 29 tu kalau tak buat pun tak apa sebab kita dah bincang sama-sama dekat dalam kita punya kelas kan. Jadi nanti cuba buat, kalau tak faham boleh tanya. Apa dia? Yang jawapan tu Ustaz cakap tak boleh buat. Yang Ustaz bagi jawapan tu. Yang ni sebabkan kita kalau ini bukan tak payah buat, tak payah hantar. Kalau nak hantar pun tak apalah, Ustaz hantar dia juga. Sebab kita dah bincang. Apa dia? Sebab kita dah bincang dalam ni. Sebab kita dah bincang. Jadi kalau awak tak hantar pun tak apa. Tapi buat tulis. Buat semua. Cuma tak payah hantar. Salah cakap tadi. Boleh Ustaz? Boleh. Awak hantar daripada nombor 30 sampailah nombor 65 tadi tu. Ada dalam 35 soalan. InsyaAllah.
Jadi kalau yang tulis dekat buku, tulis jawapan saja. Kalau yang ada PDF ni, print. Lepas tu, kalau nak print, boleh print. Lepas tu, boleh tulis. Nanti hantar dekat Ustaz. Nanti Ustaz tanda, insyaAllah. Okay, jadi esok ada masa. Kalau tak faham, boleh tanya WhatsApp je Ustaz. Nanti Ustaz akan terangkan. Ustaz. Apa dia? Pagi tadi kan, Ustaz kan ada maklum kan. Lepas tu Ustaz tulis geram gempuk. Geram gempuk. Ustaz pun perasan. Ustaz typo. Ustaz salah eja. Sebab Ustaz pakai auto correction tu. Sebab tu salah tu. Tapi sedap juga nama geram gempuk tu kan. Sedap. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Ustaz stop record.